Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihkan, mari kita teruskan perbincangan kita, ya. Masih lagi kita fokus kepada ikhlas. Dalam siri yang lalu kita dah lihat bagaimana kepentingan ikhlas. Kita rumuskan bahawa ikhlas ini sangat penting untuk kita berjaya di dunia, dan ikhlas lebih-lebih lagi penting untuk kita berjaya di hari akhirat. Ikhlas menjadi roh kepada ibadah, nyawa kepada ibadah. Sekiranya ibadah itu tidak ikhlas, maka ibadah itu umpama bangkai saja yang tidak ada erti apa-apa untuk kita persembahkan kepada Allah. Jadi kali ini saya ingin membawa perbincangan kita, menarik perhatian sama-sama kita untuk kita mendapat ikhlas. Bagaimana kita nak memburu ikhlas, ya? Jadi ikhlas ini suatu yang sangat mahal harganya, sebab tu kita gunakan memburu, ya, bukan semata-mata mencari. Kalau kita memburu, artinya ada kesusahan yang kita perlukan. Kalau kita memburu, artinya sesuatu yang kita buru itu sangat bernilai, ya. Jadi bagaimana kita nak memburu ikhlas? Di sana ada dua pandangan tentang bagaimana kita nak dapat ikhlas ataupun bagaimana kita nak memburu ikhlas. Yang pertama, ada orang yang berpandangan kalau kita ikhlas dulu, baru kerja kita akan jadi baik. Ya, ikhlas dulu, baru kerja kita jadi baik. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula ialah kita buat kerja baik dulu, ya, barulah kita ikhlas. Ada dua pandangan yang tidak bertentangan tetapi berbeza, iaitu yang pertama, buat baik, ikhlas dulu, kita benar-benar ikhlas dalam hati. Selepas ikhlas dalam hati itu, insya-Allah semua kerja kita akan jadi baik. Tetapi yang kedua pula, kerja baik dulu baru ikhlas, ya. Jadi yang pertama ni kalau kita lihat selalu kita temui golongan yang pertama, kenapa you kerja cincai, kenapa you macam buat kerja macam tak habis saja, ya, tak tepati SOP, tak menepati deadline. Dia kata itulah pasal saya tak ikhlas. Kalau saya kerja, kalau saya ikhlas, insya-Allah kerja saya jadi baik. Itu yang golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula, saya tak tahu saya ni ikhlas atau tidak, tapi saya buat kerja baik, mana tahu nanti Allah campakkan ikhlas di hati saya. Okey, sekarang kita letak dulu dua pandangan ini, bagaimana nak memburu ikhlas ni, letak parking lot dululah, ya. InsyaAllah kita akan lihat dua cara berfikir ataupun school of thought ini nanti, ya. Tetapi kita nak kembali kepada mafhum hadis yang sering kita bacakan daripada pertemuan sebelumnya, iaitu ikhlas adalah rahsia dan rahsia Allah. Allah hanya akan bagi ikhlas kepada orang yang Allah sayang saja, ya. Subhanallah, ini menunjukkan bahawa, ya, kalau kita nak memburu, ya, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita kena buat sesuatu, ya, untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah. Selalunya kadang-kadang dalam hidup ni kita fikir bagaimana nak memburu kasih sayang suami, itu isteri lah. Kalau suami pula bagaimana nak memburu mendapat kasih sayang isteri, bagaimana kita nak dapat kasih sayang ataupun perhatian daripada majikan. Majikan pula bagaimana nak disayangi oleh pekerja dan pemimpin dengan pengikut, begitulah, ya. Jadi kita nak dapat kasih sayang makhluk, ya. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, ya. Jadi di sini saya ingin membawa satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, iaitu tentang kasih sayang. Macam mana kita nak memburu kasih sayang, ya. Hadisnya berbunyi begini, ya. Allah sayang kepada seseorang yang apabila dia melakukan satu pekerjaan, dia melaksanakan pekerjaan tu dengan itqan. Itqan artinya ITQAN, dalam bahasa Rumi lah. Itqan artinya memperelokkan kerja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang yang apabila dia buat kerja tu dengan itqan. Katalah, ya, seorang isteri
Dia melaksanakan peranan isteri, mengurus rumah tangga, menjaga anak, mengemaskan rumah, makanan, pakaian. Dia buat semua tu dengan tip-top sekali, dengan baik sekali. Lancar semua urusan. Pada waktu itu suaminya berkata kepada isteri yang begini, yang saya sayangkan awak. Sebenarnya waktu itu isteri itu bukan saja disayangi oleh suaminya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi isteri yang begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi orang yang apabila melakukan satu kerja, dia melaksanakan kerja dengan itqan. Ada seorang pekerja, katalah, kerja itu betul-betul bekerja penuh dengan iltizam, komitmen yang diberikan sangat tinggi, menepati SOP, kemudian menepati deadline, kerjanya begitu produktif, begitu kualiti. Maka akhirnya majikan memanggilnya, dia kata, saya sayangkan awak sebagai seorang pekerja. Sebenarnya waktu itu bukan saja pekerja ini disayangi oleh majikan, tetapi Allah menyayangi orang yang bekerja apabila dia melaksanakan kerja itu dengan itqan. Ingat Jadi dalam konteks ini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sayang apabila sesuatu kerja yang kita buat, sama ada amalan itu bercorak ibadah asas, solat, ataupun ibadah umum kerja kita, atau ibadah sunat, baca Quran dan sebagainya, apabila kita memperelokkan amalan kita. Tak kiralah amalan itu berkaitan dengan hablum minallah ke, ataupun amalan itu berkaitan dengan hablum minannas, urusan kita dengan Allah ke, urusan kita dengan manusia ke, tapi kalau kita laksanakan kerja dengan itqan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi kita. Jadi apabila saya refer ataupun merujuk kepada ilmu management dan soal-soal leadership dalam buku-buku tentang pengurusan dan juga kepimpinan, saya mencari apa yang dikatakan kerja yang elok tu mengikut istilah management. Dalam istilah management, dia ada suatu equation yang berbunyi begini, Q1 plus Q2 plus A is equal to C. Q1 campur dengan Q2, Q2 iaitu Q2, Q1 plus Q2 plus A, is equal to C. Apa maksud Q1? Q1 ialah kerja yang berkualiti. Kerja yang berkualiti itu artinya inputnya sedikit, outputnya banyak, itu kualiti. Kerja yang efektif, dan efisien. Kerja itu dibuat dengan better, dengan lebih baik, faster dengan lebih cepat, cheaper dengan lain menjimat, safer kalau berkaitan kesihatan, dibuat dengan selamat. Jadi inilah kerja yang berkualiti, Q1. Jadi plus ataupun campur dengan Q2. Q2 ialah stand for quantity. Di samping kerja tu berkualiti, dia juga banyak. Kerja-kerja kita dalam organisasi atau kerja kita di dalam syarikat, dalam sama ada swasta atau kerajaan, boleh terbagi kepada dua. Kerja kita dalam organisasi terbagi kepada dua. Satu kerja yang bentuk self promotion, satu lagi yang berbentuk self improvement. Kerja-kerja yang berbentuk self promotion ni ialah kerja yang ada job spec kita. Dalam job spec kita, bila kita masuk je kerja, majikan akan tunjukkan, ini job spec kamu. Kamu kena buat begini, kamu buat gini, gaji kamu begini. Yang ini kerja yang resmi. Kerja yang resmi ni yang dikatakan self promotion. Yang mana kalau kita laksanakan kerja itu adalah peluang untuk kita mendapat laba, mendapat ganjaran yang tinggi, dan juga itulah yang dikatakan kenaikan pangkat yang ada di dalam pengiraan KPI kita. Itu yang kerja yang resmi, self promotion. Manakala dalam organisasi ada satu lagi kerja yang berbentuk yang dikatakan self improvement. Self improvement ini kerja-kerja yang tidak resmi, tetapi dia akan meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Tak dibayar gaji, tetapi dia meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Contohnya, kita keluar daripada bilik mesyuarat, kita yang terakhir, lampu masih menyala, aircon masih terbuka, kita tutup aircon, kita tutup lampu. Ada gaji? Tak ada. Kalau kita lalu di satu tempat, di tempat kerja kita nampak sampah bersepah menghalang perjalanan, kita ambil kutip letak dalam tong sampah, walaupun ada nanti orang tukang sapu, tetapi kita sendiri ambil inisiatif tu.
Ya, apakah itu kerja yang mendatangkan gaji? Tidak. Kerja itu hanya meningkatkan kemanusiaan saja. Ada seorang kawan kita dalam organisasi dilanda kemalangan, mengalami kemalangan, maka kita buat donation. Kita buat tabung yang mana kita buat inisiatif, kita kumpulkan dan kemudian hasilnya kita bagi pada kawan yang kemalangan itu. Ini yang dikatakan self improvement. Dia meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Jadi orang yang bekerja dengan nilai Q2, ya, kuantiti tadi, kerja yang berbentuk self promotion pun dia buat, kerja yang bentuk self improvement pun dia buat. Jadi banyaklah kerja dia. Ya, dalam organisasi dia sentiasa sibuk buat kerja resmi, kerja tak resmi, dan orang kata macam lipas kudung, buat sini, buat semua, aktif, produktif. Kemudian campur dengan A. A apa dia? A adalah attitude ataupun akhlak ataupun adab ketika kita buat kerja. Kadang-kadang orang boleh buat kerja dengan efektif, ya, dengan efisien, tetapi mulut laser. Ya, kita buat baik dalam kerja-kerja memang cekap, tetapi banyak orang yang disakiti hati. Ya. Jadi tetapi individu yang bekerja dengan Q1 plus Q2 plus A artinya adabnya hebat. Jadi samping dia ada high tech, dia ada high touch. High tech ialah orang yang punya teknologi tinggi, high tech. High touch pula adalah nilai kemanusiaan yang tinggi. Dia boleh deal komunikasi dengan baik kepada atasan, dia boleh komunikasi dengan baik dengan rakan sebaya, dia boleh komunikasi yang baik dengan orang bawahan. Subhanallah, kerja beres, komunikasi terjaga, kerja baik, persaudaraan dan kasih sayang tidak terjejas. Ya, sama juga dengan C. Ya, C apalah compensation. Compensation artinya pampasan atau ganjaran. Jadi dalam ilmu management, seorang itu apabila dia melaksanakan kerja dengan Q1, dia bekerja dengan Q2, dia kerja dengan Q1 artinya kerjanya berkualiti dan kerjanya banyak, berkuantiti yang tinggi. Yang ketiga, dia jaga akhlak, adab dan attitude-nya semasa bekerja. Dia layak mendapat compensation daripada pihak majikan. Kenaikan pangkat, menjadi kesayangan majikan, bagi dia pekerja yang terbaik, anugerah akhir tahun yang baik dan sebagainya. Baik, yang itu apabila kita bekerja dengan CEO di kalangan manusia. Manusia pun, CEO ni pun pandai nak bagi ganjaran. Ya, tergerak untuk memberi ganjaran bagi orang yang ada kualiti-kualiti dan kuantiti serta adab kerja yang tinggi. Tetapi ingat ya, bila kita bekerja ya atas dasar ibadah, dalam konteks ini ialah ibadah umum, kerja kita tujukan bukan untuk majikan sahaja, tetapi kita bekerja lebih besar lagi untuk kita buktikan rasa kehambaan kita kepada Tuhan. Dalam konteks saya boleh katakan begini ya, God is our quote and unquote CEO. God is our CEO, ya. Kalau CEO di dunia ni dia nak bagi ganjaran dari segi pangkat, kalau dia nak bagi ganjaran dari segi KPI yang tinggi, ya, ganjaran dari segi anugerah kurniaan yang dia untuk mengiktiraf kerja kita, Allah lebih-lebih lagi. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita bekerja dengan itqan, iaitu Q1, Q2 campur dengan A, maka layak kita mendapat C, compensation daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah lebih lagi nak kurniakan kita kalau kita bekerja dengan itqan. Kerja dengan itqan tu mengikut apa management tadi, Q1 plus Q2 plus A campur C, ya. Sama juga C. Itu saya tak jemu-jemu untuk ulang. Itu kerja itqan, ya. Jadi artinya subhanallah, Allah nak bagi compensation yang paling tinggi, yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana majikan di dunia kepada pekerja yang buat kerja atas dasar ibadah, yang mana ibadah itu dia buat, dilaksanakan dengan apa? Dengan itqan. Jadi rupa-rupanya, ya, Allah nak bagi yang tinggi itu, yang compensation itu apa? Itulah ikhlas. Jadi barulah kita tahu dalam konteks kita lihat bahawa yang kalau dalam biasanya ikhlas dulu baru kerja baik, tapi dalam konteks ini kerja baik dulu, insya-Allah Allah akan bagi ikhlas. Kerja baik itu apa? Q1 plus Q2 plus A is equal to C. C adalah ikhlas.
Jadi subhanallah, sebab itu jangan tunggu kita ikhlas untuk kita kerja baik. Ya, jangan menunggu ikhlas untuk kerja baik. Tetapi sebaliknya kita memburu ikhlas dengan kerja baik. Kerja baik dulu baru ikhlas. Ya, jadi ini penting ya supaya kita nampak. Yang tadi pun tak salah, ikhlas dulu baru kerja baik, tapi dalam konteks ini kerja baik dulu baru ikhlas. Saya ingat ada dulu pandangan orang, dia kata begini ya, saya ustaz, selagi saya tak khusyuk, selagi itulah saya tak solat. Artinya tak solatlah sampai mati. Betul tak? Jangan tunggu khusyuk untuk solat. Sebaliknya, solatlah untuk khusyuk. Ya? Ataupun ada wanita yang berpegang begini, saya selagi saya tak jadi wanita solehah, selagi itu saya tak akan tutup aurat ataupun pakai tudung. Jangan tunggu jadi soleha untuk pakai tudung, tetapi pakai tudung dan tutuplah aurat untuk menjadi wanita yang soleha. Jadi kalau kita rumuskan begini, jangan kita tunggu kita jadi baik untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, lakukanlah kebaikan untuk jadi orang yang baik. Sekali saya ulang ya, dengar betul-betul ya. Jangan tunggu kita jadi baik dulu baru kita nak melakukan kebaikan. Sebaliknya, mari kita lakukan kebaikan, dengannya nanti insya-Allah itulah proses untuk kita ya menjadi orang yang baik. Jadi ini penting ya. Jadi subhanallah kalau kita lihat di dalam pekerjaan kita tentulah ada ujian dan sebagainya. Ya. Kalau kadang-kadang hati kita mudah tersentuh tau. Mula-mula kita memang nak cuba nak ikhlas, tetapi kadang-kadang ada orang mengata kita, ada orang backstabbing ataupun backbiting lah daripada belakang, kata kita macam ni. Waktu itu hati kita terjejas. Apakah bila hati terjejas kita berhenti untuk beramal? Tidak. Ya, kita terus melakukan kebaikan itu. Walaupun kita mungkin belum dapat mengikhlaskan diri kita sepenuhnya. Ya. Contohnya seorang ibu selalunya bila anak pulang daripada sekolah, dia buka dah tudung saji atas meja makan, dah ada dah makanan, ada dah nasi, ada dah kuah, dah ada sayur, ada dah lauk. Tapi pada hari itu anak balik ke rumah, buka tudung saji, tengok tak ada apa-apa. Tanya mama, umi, kenapa hari ni tak masak? Maaflah umi, hari ni tak berapa ikhlas lah nak masak. Jadi jangan begitu ya, jangan tunggu ikhlas untuk melakukan kebaikan, kerana hati kita sangat teruji ya, dengan perkara-perkara yang mengganggu dari luar. Tetapi apa yang patut kita buat ialah kita terus melakukan kebaikan, lakukan kebaikan, sehingga dengannya nanti insya-Allah kita akan mencapai keikhlasan. Jadi kadang-kadang kita di dalam menjaga hati kita yang fragile ni, yang sangat rapuh ni, kadang-kadang ada turun naik ya. Macam dululah ya, semasa kita belajar naik basikal kan, siapa yang pernah belajar naik basikal tahulah ya, dia mesti jatuh punya, mesti tergaris, mesti terguris, mesti luka kecil kan. Tetapi apakah kita berhenti ya belajar naik basikal kerana kita selalu terjatuh? Tidak. Walaupun terjatuh, kita bangun semula. Akhirnya kita boleh menaiki basikal dengan baik, naik basikal dengan baik. Ya? Begitu juga dalam beramal. Ada kita beramal kadang-kadang terjejas sikit. Ya? Ada orang puji, kembang sikit kita. Ya? Ada orang keji, kuncup pula. Ya? Ada orang kata dan sebagainya, terjejas hati kita. Tetapi insya-Allah kita tidak akan berhenti untuk melangkah menuju ikhlas. Ini yang dikatakan kita perlu mujahadah dalam ikhlas. Mujahadah itu artinya kita berperang, kita berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai ikhlas. Kita jatuh, ya, tetapi kalau setiap kali kita jatuh, kita bangun semula, ya, kita kalah tapi kita tidak mengalah. Kita mungkin kalah tetapi kita tidak mengalah. Artinya terus saja kita memburu ikhlas hari ke hari, dari semasa ke semasa dan sebagainya. Jadi insya-Allah, dengar untuk kita menjadi seorang ikhlas, ini muhasabah, laksanakanlah kerja itu dengan high tech, dengan ilmu, kepakaran dan juga etik yang tinggi, dan juga marilah sama-sama kita pertingkatkan high touch kita, kasih sayang kita, kemanusiaan kita, supaya dengannya insya-Allah high tech dan high touch bila kita gabungkan
barulah kita dapat yang katakan ikhlas. Ya, jangan tunggu ikhlas, tapi burulah ikhlas. Jangan menanti untuk ikhlas, tapi carilah keikhlasan. Dan insya-Allah kalau kita benar-benar mencari, akhirnya kita akan berjumpa manjada wajada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.